delusi dan halusinasi. Mungkin kita selalu dengarkan orang akan cakap kalau kita duduk berdua dengan kawan kan, kau nampak tak ke belah sana tu ada orang duduk, kau nampak tak belah sana? Dan kita pun merasakan, kenapa dengan kau ni ada penyakit mental ke apa ke kan? Tapi sebenarnya benda ini ada terjadi kepada mereka kerana mereka merasakan sesuatu, mereka melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Jadi ini memang menakutkan, tetapi kita perlu tahu bagaimana simptom dan cara untuk kita mengatasinya. Jadi kita bersama dengan panel kita di studio iaitu yang berbahagia Dr. Haji Muhammad Atumam Haji Muhammad Sarif. Selamat datang Doktor. Okey, betul tak saya cakap tadi? Kalau tiba-tiba kan saya cakap dengan doktor, nampak tak doktor ada macam perempuan tengah baring kat situ, dah takut tak? Tak takut Doktor dah biasa. Tak apa kalau doktor cakap macam tu, saya yang takut. Dan selamat datang doktor. Okey, baik, topik kita pada hari ini iaitu bahaya delusi dan juga halusinasi. Tapi sebelum kita mulakan lebih lanjut, kita nak tahu tentang takrifan kedua ni. Apa beza dia? Delusi macam mana? Halusinasi ni macam mana? Sebab kadang-kadang kita rasa benda ni sama. Sebab kadang-kadang dua benda ni dia macam ada berkaitan dengan apa ni orang kata skizofrenia lah dan pelbagai lagi takrifannya. Mungkin doktor boleh jelaskan secara orang kata apa lebih terang. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kerana mengundang saya pada hari inilah. Sama. Okay, untuk menjawab soalan tadi, sebenarnya topik delusi, halusinasi ni pada saya lah dia agak general dan banyak yang kita boleh kongsikan atau saya perlu kupaskan lah. Okay, saya akan cuba untuk menerangkan secara sangat mudah untuk difahami. Tak nak terlalu medical lah. Okay. Jadi halusinasi, delusi. Delusi ini dia lebih bermaksud adalah gangguan mental yang tidak boleh seseorang pesakit itu tidak boleh membezakan di antara kenyataan dan juga imajinasi. Okey, sehingga sampai satu tahap kita ni ataupun pengidap penyakit ni dia akan bertindak dan bersifat seiring dengan imajinasi tersebut. Okey, terbawa-bawa lah tu. Terbawa-bawa, betul. Okey, halusinasi pula dia ada sedikit berbeza dengan delusi. Okey. Untuk mudahnya, halusinasi ini dia lebih kepada sensasi. Maknanya apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, kita dengar, bau tetapi dia tidak nyata dan dia mempengaruhi indera seseorang lah. Okey, seperti contoh, kita nampak seperti seolah-olah kita ada satu kawan imajinasi. Orang ni tak pernah wujud dalam hidup kita tetapi balik rumah dia dah ada kawan itu. Tetapi yang lebih kita kena faham mereka-mereka ni kesukarannya adalah macam mana kita melihat sesuatu secara nyata, itulah yang mereka nampak dan mereka rasa. Jadi kesukarannya di situ. Okey, kerana kalaupunlah satu hari kita rasa kita jumpa seseorang yang ada halusinasi, tidak sebegitu mudah untuk kita meyakinkan mereka bahawa apa yang dialami itu adalah tidak nyata. Okey, kerana macam mana kalau saya rasa orang sentuh saya, begitulah mereka merasakan perkara tersebut. Jadi itu tidak mudahlah. Okey, itu contoh yang halusinasi. Contoh yang delusi tu dia agaknya macam mana? Kalau delusi ni dia ada banyak contoh tetapi yang paling common di dalam delusi ini adalah apa yang kita panggil sebagai delusi paranoid. Biasanya orang-orang yang ada delusi ni dia sangat paranoid. Dia rasa seperti ada orang nak membunuh dia. Tapi yang lebih ekstrim lagi, kadang-kadang perkara yang sangat tidak logik seperti alien datang nak invade bumi contohnya. Kemudian alien masuk di dalam badan dan macam-macam lagi. Tetapi dari segi pembahagian dia, jenis-jenis dia ada banyak lah. Yang saya pertama sebut tadi paranoid. Kemudian kita ada delusi kawalan di mana dia rasa macam ada satu unsur lain yang mengawal kehidupan dia. Kemudian grandiose ataupun dia rasa dia hebat, besar. Contohnya dia adalah maharaja sampai tahap yang lebih teruk lagi dia adalah nabi atau rasul. Kita tak nak sampai ke tahap itulah. Kemudian ada juga delusi nihilistik, sebahagian badan atau dunia ni hilang itu. Dan delusi merujuk iaitu dia seperti orang lain sentiasa mengata macam tu. Tetapi paranoid pun bersifat lebih kurang seperti itu. Dia rasa macam semua orang ni
cakap benda yang buruk mengenai dia. So itu adalah contoh-contoh dia lah. Okey. Baik. Jadi kalau kita nak cerita tentang faktor inilah penyakit yang menyumbang kepada delusi dan halusinasi ni, orang kan fikir macam lah dia ni mesti ada sakit mental atau so saya nak tahu faktor yang menyebabkan dia jadi macam tu, adakah kerana penyakit sakit mental itu semata-mata ke ataupun ada yang faktor-faktor lain? Okey. Memang secara amnya 70% daripada mereka yang mempunyai delusi ataupun halusinasi ini kita kaitkan dengan masalah penyakit mental. Yang paling common sekali adalah skizofrenia. Okay, kalau di Malaysia ni kita kenal sebagai gila lah. Skizofrenia memang paling common ataupun paling banyak yang mempunyai masalah halusinasi dan delusi. Tetapi tidak tertakluk pada itu saja. Ada juga mereka yang datang seperti contoh Alzheimer, sejenis penyakit demensia, disebabkan faktor umur, neurological dan sebagainya. Itu pun mereka boleh datang dengan delusi dan juga halusinasi. Tetapi penyebab lain ada juga penggunaan ubat-ubatan yang terlarang secara berlebihan seperti contohnya amfetamin ataupun ekstasi. Dan juga ada juga ubat-ubat perubatan lain yang memang boleh menyebabkan halusinasi, ubat psikotropik. Kemudian mereka yang mempunyai kanser di kepala, terutama di frontal lobe, kadang-kadang pun mereka boleh datang dengan masalah halusinasi. Dan juga kalau kanak-kanak, ini sedikit menariklah, boleh walaupun jarang, iaitu demam yang tersangat tinggi. Boleh ada yang datang dengan halusinasi. Maksudnya daripada yang skizofrenia tu, daripada kanser, lepas tu mungkin dari ubat-ubatan yang terlarang tu. Dan kanak-kanak pun boleh juga. Macam mana kalau kata pengambilan makanan ataupun orang kata macam kafein yang berlebihan tu, itu mitos ke macam mana? Setakat ni saya tak pernah dengar lagi lah. Tetapi biasanya adalah ubat-ubatan dan juga alkohol. Mungkin saya terlupa tadi, tapi alkohol yang berlebihan pun boleh menyebabkan halusinasi delusi lah. Jadi macam mana kalau kita nak mengenali simptom-simptom tu? Sebab kadang-kadang contoh kalau kawan kita yang menghadapi, kita tak tahu pun. Tapi rupanya balik rumah dia ada delusi yang macam doktor cakap tu kan. Jadi mungkin dari luaran itu, bagaimana untuk kita kenali simptom-simptom delusi halusinasi? Saya cuba masuk yang major tadilah, iaitu skizofrenia. Ialah semua penyakit, apabila kita sebut penyakit ni adalah kombinasi daripada pelbagai gejala. Jadi biasanya dia ada tahap-tahap dia. Yang pertama dia ada tahap awal lah, tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal ni biasanya kita panggil prodromal. Mereka-mereka ni akan menjauhkan diri daripada masyarakat, tidak ada, kurang aktiviti sosial, kurang berinteraksi. Kemudian dia mula wujud fahaman-fahaman yang tidak rasional. Contohnya macam yang saya cerita tadilah. Sesuatu yang kadang-kadang kita dengar macam dia cakap apa ni kan, macam tu. Itu tanda-tanda awal. Kemudian dia akan masuk kepada fasa akut dia, acute phase. Acute phase ni dia lebih bersifat kalau dari segi pertama kita panggil positif, kita panggil simptom lah. Positif simptom ni yang kita duk cerita tadi ni, yang psikotik tadi. Dia mula ada halusinasi, dia ada delusi. Waktu itu adalah waktu yang sangat jelas, di mana kadang-kadang kita lihat behavioral pattern ataupun tindak ataupun tingkah laku dia sangat besar, sangat pelik lah, yang susah untuk kita terima. Kemudian dia mulalah akan ada fasa akut ni, fasa yang paling jelas lah. Dan kemudian akhirnya sekiranya telah memberi rawatan ataupun kita ada sesi psikoterapi and so on, dia mula masuk kepada fasa yang lebih kronik lah, iaitu residual. Residual ni kadang-kadang kita boleh melihat mereka kelihatan agak normal, tapi dia masih ada lagi kesan-kesan daripada penyakit tersebut lah. Tapi doktor, macam mana agaknya kalau kita, yelah kita bukan yang doktor, maksudnya kalau kita rakan-rakan, saudara kan, kalau benda tu berlaku dengan kita, mungkin kita satu rumah dengan dia kan, tiba-tiba dia kenapa kan, dan mungkin dia boleh mencapai tahap kronik yang macam doktor cakap itu. Jadi apa yang boleh kita lakukan, peranan kita sendiri, mungkin ialah
bagaimana untuk menenangkan dia? Ada tak cara-cara yang tertentu untuk kita kawal dia? Okey. Saya pertama apabila kita melihat mereka-mereka yang kita rasakan bermasalah, Ada simptom ada tu. gangguan mental, pertama sekali kita akan cuba bawa dia semula dekat kepada, ialah macam tadi kita cerita apabila berkaitan dengan emosi, dekat semula kepada agama dan sasiah dirilah. Tetapi adalah lebih baik untuk yang pertama sekali mereka-mereka ni harus didiagnosis. Harus ada diagnosis lah. Bawa mereka kepada doktor. Okey, doktor, of course, mungkin pertama tu kita taklah terus bawa kepada pakar psikiatrik. Kita bawa dulu kepada mungkin doktor perubatan biasa untuk mereka mengenal pasti adakah ini benar-benar halusinasi, delusi ataupun simptom-simptom lain. Kemudian barulah kita refer kepada pakar. Tetapi untuk ahli keluarga, dalam mereka-mereka yang mempunyai masalah mental ni, support daripada ahli keluarga itu sangat penting, dan kawan-kawan. Okey, tenangkan mereka. Sebab mereka ni biasanya bersifat lebih anxious ataupun dia cemas. Jadi tenangkan mereka, bagi tahu, kenal pasti sekiranya contoh itu adalah halusinasi, boleh bagi tahu mereka bahawa itu adalah tidak benar, tetapi walaupun dengan dia tak boleh nak terima kan. ya, betul. Kita kena cuba, kena bagi tahu dia, tetapi dengan sangat tenanglah, jangan kita pun sama-sama ikut kita pun sama cemas. Cemas Kita pun sama cemas kan. Betul. Kita kena tenang. Kemudian bawa mereka kepada bantuan yang sepatutnya lah, iaitu pakar-pakar perubatan. Betul-betul. Okey, baik. Ni kita tengok dulu soalan yang ada di Facebook. Daripada Rosdin Sama. Salam Tuan, apakah simptom yang ketara lagi terselah yang berlaku terhadap seseorang yang mengalami gejala delusi dan juga halusinasi yang kronik? Yang kronik, okey. Mungkin simptom yang ketara lah. Tadi antara simptom-simptom yang ada kan, mungkin kita boleh nampak. Mungkin itu dah sampai tahap kronik kan? Betul. Jadi biasanya untuk mereka yang kronik ni, mereka lebih prominent ataupun lebih jelas dengan tanda-tanda kita panggil tanda negatif. Okey, tanda negatif ini dia bersifat lebih macam mana calm, lebih tenanglah, atas kata mudahnya. Okey, ada satu istilah kita panggil alogia. Alogia ni dia kurang bercakap, kurang berekspresi. Ada kemurungan ke? Nampak macam murung, menjauhkan diri daripada sosial. Itu tanda-tanda negatif. Tanda-tanda negatif ni mereka biasanya ataupun yang kronik ni tadi dia terjadi setelah mereka menerima rawatan ataupun acute phase tadi dia dah hilang. Okey, dia dah lama sangat ada penyakit ni, mungkin tidak terdiagnosis, kemudian tidak dirawat, kemudian mereka akan berpindah kepada chronic phase tadi. Okey, itu dia lebih diamlah. Kalau ada macam contoh ada satu skizofrenia ni, kita panggil jenis dia lah catatonic skizofrenia. Dia diam je, kalau dia duduk dalam satu posisi tu macam itulah berjam-jam. Maksudnya dalam pekerjaan ke macam mana? Okey, biasanya mereka akan ada masalah di dalam pekerjaan, kerana apabila kita tidak boleh membezakan di antara nyata dan tidak nyata, maka sangat susah. Namun ada dalam kes-kes di dunia ini yang memang mereka-mereka yang mempunyai masalah skizofrenia ni, mereka apabila mereka betul-betul boleh mengenal pasti okey ini tidak nyata dan ini nyata, mereka masih boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Okey, baik. Jadi doktor, saya nak tahu juga yang macam doktor kata tadi tu, dah orang kata dah pergi kronik, dah sampai tahap yang lebih teruk, boleh menyebabkan kematian atau tidak? Jadi kita akan jawab kejap lagi. Kita berehat dulu, kita akan kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Masih lagi dengan topik kita, bahaya delusi dan juga halusinasi. Kita dah kenal pasti perbezaannya, kita dah tahu simptomnya, dan kita tahu bagaimana anda kalau ada kawan-kawan yang menghadapi untuk orang kata cara mengatasi ataupun mengawal mereka. Tetapi simptom-simptom ni ada banyak yang perlu kita kongsikan bersama dengan anda, tapi saya nak kongsikan dekat di Facebook kita. Okey, ini kata-kata daripada penonton kita lah kan, daripada Judy Maidin.
mungkin okey, teman orang macam ni jangan bagi dia bersendirian. Bincang positif dengan dia. Ni maksudnya dia dah mula faham dah apa yang doktor kita dah bincangkan tadi. Okey, dan juga daripada Muhammad Syafi, terbaik doktor, satu pencerahan yang terbaik. Okey, soalan lagi daripada Rosden Sama. Okey, akan ada perlakuan yang aneh berlaku kepada mereka yang alami masalah delusi dan juga halusinasi ini. Tapi apakah perkara-perkara yang perlu dielakkan oleh orang-orang sekeliling mereka agar tidak memburukkan lagi keadaan yang mereka alami? Macam saya tanya tadi itulah kan. Tetapi mungkin dia nak tahu yang lebih lanjut yang perlu kita elakkan. Sebab kadang-kadang mungkin doktor cakap tadi kan, kalau kata delusi halusinasi, yelah dia berimajinasi, mana tahu kan dengan kita pula sampai menyebabkan dia boleh ambil pisau ke apa kan. Jadi apa yang boleh kita yelah, sebab kadang-kadang benda ni yang alami tak husband macam isteri. Jadi sebagai orang yang terdekat ni apa yang perlu dielakkan? Dah tak boleh duduk satu rumah ke macam mana ke? Okey, sebenarnya yang pertama sekali soalan yang sangat bagus pada saya. Yang pertama sekali kita kena hilangkan stigma. Okey. Stigma ni adalah perkara yang sangat common lah di kalangan rakyat kita. Saya tak naklah kata Malaysia saja. Mungkin di luar sana pun sama. Kadang-kadang kita tengok, kita kata dia ni gila. Kan, daripada mental lah. Okay. Daripada pertuturan kita pun sebenarnya menggambarkan persepsi kita kepada mereka. Mungkin kita lupa bahawa mereka ini boleh diubati dan mempunyai quality of life yang lebih baik atau quality hidup yang lebih baik. Jadi yang pertama, sekiranya kita adalah ahli keluarga ataupun rakan-rakan, hilangkan stigma tersebut. Okay, namun saya faham dalam masalah skizofrenia ni rawatan adalah panjang ataupun mereka mempunyai masalah, tak kisahlah skizofrenia, Alzheimer, rawatan ini sangat panjang dan proses penjagaan mereka ini tidak mudah. Betul. Okey, jadi dilema akan berlaku di situ. Okey, kalau yang pertama tadi adalah stigma, yang kedua adalah dilema. Okey, dilema kita sebagai rakan-rakan dan ahli keluarga, kerana zaman sekarang semua orang bekerja. Okay, kita pun punya masalah, kita stres kita sendiri. COVID-19 pula sekarang kan macam-macam. Okey. Lepas tu berhalusinasi pula kat rumah tu kan, dah tak boleh nak keluar. Betul. Memang hadap je lah tu. Betul. Jadi dilema itu sangat besar sebenarnya. Adakah kita perlu meninggalkan kerja kita, kehidupan harian kita, kerana mereka ini perlu dijaga. Kita perlu support, kita perlu memberi sokongan moral dan mengawal emosi kita dan juga mereka sendiri. Okey, jadi akhirnya itulah tadi dilema. Adakah kita nak berhenti kerja? Adakah kita macam mana nak tinggalkan mereka di rumah? Itulah perkara yang harus dibincangkan bersama dengan keluarga. Sebab itu apabila kita sebut pasal keluarga ni, bukan mak ayah saja yang kena jaga. Bukan adik-beradik, mungkin melibatkan semua adik-beradik dan saudara mara. Tetapi jangan tinggalkan mereka bersendirian. Kasihanilah mereka yang kadang kita nampak di tengah jalan yang ialah dengan pakaian yang compang-camping dan sebagainya, makanan yang tidak terjaga. Jadi kita perlu bantu mereka ini. Dan itulah yang menjawab soalan tadilah, apa yang sepatutnya kita sebagai orang sekeliling harus lakukan dan apa yang kita perlu elakkan. Betul. Okay. Kita takut juga doktor, kadang-kadang ada juga masalah, ialah berlaku kematian lah dan sebagainya. Jadi soalan saya sebelum tadi, bagaimana agaknya penyakit delusi dan juga halusinasi ni boleh orang kata menyebabkan kematian? Okey, mereka yang berhalusinasi dan berdelusi ini dia mempunyai satu stres lah. Okey, contoh kalau orang yang berdelusi, kita rasa hari Isnin ni ada alien nak datang. Okey, kita mungkin sebagai orang normal kita rasa tak logik lah kan. Tapi untuk mereka, mereka dengar, dia boleh dengar, dia boleh rasa persepsi tersebut. Jadi susah nak dibezakan, dia stres. Jadi dalam skizofrenia ataupun penyakit mental ni, perkara yang kita takutkan adalah kemungkinan untuk mereka membunuh diri. Okay, memang kadang-kadang dia boleh datang dengan suicidal thoughts ataupun rasa pemikiran untuk membunuh diri. Jadi itulah di antara perkara yang kita kena perhatikan. Okay, contoh mereka-mereka yang ada Alzheimer, ada je mereka yang bawa pisau dalam poket setiap masa, because kita tak tahu apa yang berada dalam fikiran mereka kan. Okay, kalau tak pun mereka membunuh diri, mungkin dia akan mencederakan orang lain. Jadi perkara-perkara ni pun adalah perhatian yang kita kena bagilah.
Jadi amat pentinglah kalau kita sebenarnya kalau dah nampak simptom-simptom macam tu kan, macam soalan yang tadi kan, bila dah nampak ahli keluarga yang ada simptom-simptom, kena ada ilmu tu, kita kena pergi diagnosis lah kan. Betul. Supaya kena pasti dia di level yang mana. Betul. Okey, baik. Jadi kalau saya nak tanya pula tentang paranoid. Jadi paranoid ni ianya penyakit yang sama lebih kurang macam tu ke macam mana? Sebab paranoid ni pun macam takut-takut semua kan. Sebab doktor masa yang PKP ni pun saya tengok ramai juga yang ada paranoid macam tu sebab rasa macam tak boleh nak keluar rumah, dia rasa macam takut-takut bila keluar dia rasa dia akan kena COVID. Betul. Yelah, COVID ni tak nampak kan. Kita pula masa awal-awal COVID tu mungkin masih baru kita tak banyak ilmu. Okey, tapi untuk menjawab paranoid ni tadi, okey, paranoid ni secara medikalnya lah, dia adalah sejenis penyakit anxiety. Okey, ataupun kecemasan, cemas. Biasanya Yang tak menentu. Okay. Kemudian secara amnya mereka ini sentiasa berasa takut satu, threaten. Dia rasa terancam. macam terancam. Okey. Kemudian yang lebih teruk lagi apabila dia jatuh ke tahap apa yang kita panggil paranoid clinical, iaitu 100% percaya dengan ancaman. Okey. Apa jenis ancaman pun lah. Tetapi yang paling common sekali adalah dia rasa orang sekeliling dia semua mengata dia. Contoh, saya pakai baju dia, ni orang ni tengah cakap ni baju Pasal aku kita tak ni. lawa ni, macam-macam lah kan. Mungkin kita pun tak boleh nak bayangkan. Tetapi paranoid ini selalu menjadi komponen di dalam penyakit-penyakit mental yang lain, walaupun dia adalah subset ataupun komponen penyakit anxiety tadi. Tetapi nilai anxiety, paranoid ini semua boleh berada di dalam mereka yang mempunyai penyakit mental skizofrenia dan juga Alzheimer contohnya, demensia. Kerana kalau kita tengok kadang-kadang mereka yang Alzheimer ni dia selalu rasa macam anak-anak tak sayang dia, semua orang bencikan dia, perasaan-perasaan seperti itu. Yang lebih tepat lagi adalah pemikiran seperti itu, kerana gangguan-gangguan ini semuanya berasal daripada otak. Otak Jadi saya lebih suka menggunakan perkataan pemikiran lah. Pemikiran ni lah. Okey, baik. Jadi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan paranoid itu berlaku tu sebab apa? Daripada, yelah, kata pemikiran. So kenapa dia macam tu? Macam tadi tu ada macam-macam faktor dia tu kan. Ya, betul. Menggunakan ubat terlarang lah. Lepas tu ada sakit-sakit yang lain. Jadi kalau paranoid ni macam mana? Okey, paranoid ni dia yang pertama sekali adalah of course penyakit psikiatrik lah. Okey, macam yang saya sebut-sebut tadi. Tetapi kita ada juga satu penyakit psikiatrik yang kita sebut paranoid personality disorder. Okey. Mereka ini memang punya sifat paranoid tersebut. Kemudian selain daripada itu, mereka-mereka yang insomnia juga kurang tidur pun akan ada sifat paranoid ini. Kerana mereka develop anxiety jadi akhirnya dia ada nilai paranoid. Selain daripada itu, mereka-mereka yang stres. Okey. Apabila kita cakap mengenai mental illness ni, stres ini mengambil kira salah satu faktor yang cukup besar, yang cukup signifikan. Jadi apa pun yang akhirnya adalah cara pengendalian stres. Stres ni memang of course lah, semua orang ada stres. Mungkin berbeza-beza. Saya merasakan stres saya adalah dalam bentuk yang berbeza. Mungkin lain lah kan. Jadi di luar sana mereka-mereka pun mempunyai stres yang berbeza-beza. Ada orang dia tak ada duit, dia tak kisah. Ada orang tak ada duit, susah kan. Dia fikir sebab ambition tadi, cita-cita dia besar. Jadi macam-macam. Cuma pengendalian stres itu adalah lebih penting. Menjawab untuk semua masalah-masalah mental yang lain lah. Memanglah macam saya cakap, keturunan, mungkin kanser, ubat-ubatan terlarang dan sebagainya, itu adalah faktor lain. Tetapi stres adalah salah satu faktor besar yang contribute dalam masalah-masalah mental. Yang kita sebutkan tadi tu kan. Betul. Maksudnya dia bermula daripada stres lah. Kalau orang tu macam tak ada masalah stres tu, dia mungkin kurang sikit. Dia mungkin ada faktor-faktor keluarga dan sebagainya. Tapi kalau sentiasa rasa tak ada masalah pun masalah juga. Kan, itu pun masalah juga kan. Sebenarnya semua masalah kan. Jadi sebenarnya kalau ada masalah ke, ada stres ke, tak ada stres ke, macam mana untuk kita kendalikan. Sebab dia ada stres yang positif, ada yang negatif. Kita semua kena ada stres. Kalau tak ada stres pun susah juga kan, mendatar je pula hidup kita tu kan. Okey, baik. Jadi soalan lagi doktor daripada penonton kita di Facebook, dari Rozia Hassan Suri. Assalamualaikum. Bolehkah halusinasi dan delusi ini dikaitkan dengan kemurungan?
Kemurungan, okey. Kemurungan ataupun depresi lah. Okey. Memang akan ada salah satu klasifikasi dalam depression ataupun depresi ni adalah depression with hallucination. Memang ada. Mereka yang depresi pada satu tahap, mereka boleh develop halusinasi, boleh muncul dengan halusinasi, tetapi dia bersifat reversible ataupun boleh baiklah. Okey, yang penting kita tangani kemurungan tersebut ataupun depresi tersebut, rawatan yang tepat, dia boleh hilang. Okey, dan dia tidak bersifat permanen, berbeza dengan skizofrenia tadi. Skizofrenia dia lebih permanen, ataupun Alzheimer delusion, dia lebih permanen. Jadi untuk menjawab soalan tadi, ya, dia boleh, cuma dia boleh balik kepada asal ataupun normal. Okey, baik, kita masuk pula kepada cara rawatannya, doktor. Okey. Agaknya bagaimana dari segi medikal lah kan, doktor-doktor ni melakukan rawatan untuk pesakit macam ni. First tadi kita dah tahu dia kena diagnosis, kena tahu Betul. dia level yang mana. Kemudian apa? Okey, yang pertama, setelah diagnosis dibuat, biasanya kita akan rujuk kepada pakar. Okey. Skizofrenia ini dia memerlukan rawatan yang panjang, dan itu sangat bersifat subspecialty lah, kepakaran. Okey, biasanya pakar dia akan mulakan rawatan dengan ubat-ubat psikotropik. Okey, untuk mengawal simptom-simptom acute ataupun kronik yang kita nampak. Okey, yang kita dah kenal pastilah. Okey, dalam mental illness ni, penyakit mental ni, dia ada kriteria yang kita perlu penuhi. Kriteria tersebut biasanya mewakili simptom-simptom yang kita cari sebelum kita membuat diagnosis lah. So daripada situ dan kita akan tentukan, okey, apa ubat yang sesuai untuk dia terima. Kemudian daripada situ baru kita cuba bawa untuk psikoterapi lah. Psikoterapi ni adalah terapi psikologi, lebih kepada sokongan emosi, tapi secara profesional. Okey, sokongan keluarga perlu, tetapi dari segi profesional itu juga perlu. Okey, kemudian barulah kita masuk kepada psychosocial support, bantuan psikososial yang lebih kepada family support tadi, dan juga psychoeducation kita panggil. Apakah perkara yang kita boleh ajar kepada pesakit dan juga kepada ahli keluarga untuk membantu pesakit ni mempunyai kualiti hidup yang jauh lebih baik apabila dia sedang menghadapi masalah akut penyakit dia tadilah. Jadi sekali lagi, ahli keluarga sangat penting support. Saya rasa beberapa kali apabila saya memberi kadang diskusi seperti ini ataupun ceramah kesihatan, mental illness ni dia memang sangat menarik lah, dan saya sangat suka bercerita mengenai family support. Kadang-kadang kita lihat macam mana orang yang bermasalah mental, perbezaan kehidupan dia apabila dijaga oleh ahli keluarga dengan sangat baik berbanding dengan mereka yang terbiar di luar sana. Kasihanilah mereka sebenarnya. Betul. Kan. Itulah. Family itu yang penting kan. Baik, doktor, yang terakhir ni lah, mungkin apa yang kita bincangkan pada hari ini, bahaya delusi dan halusinasi. Ada yang merasakan tiada dalam family kita yang kena penyakit tu. Kita tak akan kena penyakit tu sebab kita pun tak ada keturunan macam tu. Jadi sebenarnya apa yang perlu mereka faham, mereka perlu sedar tentang bahaya delusi dan halusinasi ini sebenarnya boleh terjadi kepada siapa-siapa saja. Betul. Jadi yang dan pertama, juga kesimpulan kita. Okey. Okey, kesimpulan daripada saya, yang pertama sekali, kita jangan ada stigma. Okey. Pada seluruh yang menonton, saya ingin berpesan, okey. Kita jangan ada stigma pada mereka-mereka yang mempunyai masalah penyakit mental. Tak kiralah apa pun. Okay, mungkin skizofrenia ni kita rasa terlalu ekstrim ataupun nak kata rare tak rare lah. Okay, tetapi jangan ada stigma tu. Kita kena positif. Okay? Kita adalah rakyat yang positif. So kita kena bantu mereka, support mereka. Kemudian kepada mereka di luar sana, ahli keluarga ataupun pesakit sendiri yang merasakan mempunyai masalah mental, jangan malu, okey, ke depan. Sekiranya anda malu, bercakaplah dengan ahli keluarga sebelum anda berjumpa kepada profesional, golongan profesional.
Okey, dan daripada situ barulah kita pergi ke depan, fikirkan ke depannya macam mana. Perkara yang telah terjadilah, betul tak? Yang penting kita diri kita sendiri. Ya, Itu pesanan daripada saya lah. Pesanan daripada doktor. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Muhammad Atman Haji Muhammad Sarif, Ketua Pegawai Perubatan Mega Klinik Zahran. Terima kasih doktor. Banyak juga ilmu-ilmu medikal yang kita dapat hari ini. Jadi kepada penonton di luar sana yang saya fikir sedang menyaksikan kita ini, ada simptom-simptom tu ke ataupun mungkin dah penghidap tu, saya minta anda sentiasa bersabar, okey, kuatkan semangat untuk kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu taala, dan juga terutama yang penting sekali adalah keluarga, sentiasa memberikan sokongan kepada ahli keluarga anda yang menghadapi penyakit delusi dan juga halusinasi, dan juga jangan stigma, jangan memburuk-burukkan, dan juga jangan ada persepsi kepada mereka. Sama-sama kita orang kata apa, membantu untuk pesakit-pesakit yang menghadapi ini, sebab yang menghadapinya pun kadang-kadang ada macam-macam masalah, sebab dia dah satu stres, lepas tu ahli keluarga dia yang lain pun stres juga dengan masalah yang dihadapi. Jadi sama-sama kita tangani. Yang penting kena ada ilmu tentang bagaimana kita kena pasti bahaya delusi dan juga halusinasi.